Baik, kita akan sambung kepada huraian kalam hikmat. Kalam hikmat yang ke-58. Abdullah Ibn Mas'ud. Jadi kalam hikmat yang ke-58 ini iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zillat. Antara alamat atau tanda matinya hati seseorang ni, tidak ada rasa sedih bila dia terlepas daripada melaksanakan perkara-perkara yang disuruh, yang diperintahkan. Maksudnya dia terlepas melakukan kewajipan-kewajipan dia, perintah-perintah yang dilaksanakan, yang disuruh tu, perbuatan-perbuatan baik tu dia terlepas, tak dapat terlaksana lah. Dan tidak rasa sedih. Contohnya dia terlepas sembahyang fardu, tapi terlepas tu bukan sengaja, mungkin dia tertidur, mungkin dia terlupa, tapi tak rasa benda. Ataupun dia terlepas daripada melaksanakan amalan-amalan baik, bukan wajib, sunat, tapi terlepas. Allah dodang nawak tadi, tidak rasa sedih. Jadi kata Syekh Ibn Atha, itu tanda bahawa hati itu mati. Hati itu mati. Atau kalau tidak mati pun hati itu sakit. Kemudian dan tidak merasa menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan. Itu juga antara tanda hati itu mati ataupun hati itu sakit. Jadi pada kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-58 ni, Syekh Ibn Atha nak beritahu tentang fenomena hati, sama ada hidup atau mati. Kalau orang hidup mati dia kita boleh kenal, jangan molek. Orang ni hidup lagi, orang ni mati dah, kita boleh cang dengan molek, tengok nadi dia, tengok nafas dia dan sebagainya. Boleh cang, boleh kenal. Tapi kalau hati manusia ni mati, hak tu payah nak kena, sebab dia mendalam. Orang mati mudah kenal, hati mati payah nak kenal. Maka Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita, kalau badan kita mati, sekadar tu ialah sebab manusia ni bila dia hidup, perakhiran jasad dia kau dengan kematian. Bila mati habis. Kalau dia sakit pun, kalau dia sakit, dia susah pun, bila dia mati habis cerita tu, cerita bahagian badan dia tu. Sakit mana-mana pun, bila dia mati hilang sakit badan tu, serabu, susah, banyak masalah. Dengan sebab kematian habis kerungsingan, kepayahan tu, bahagian badan dia tu, bahagian rusing tu. Bahagian tanggung akhirat tu cerita lain, itu bahagian hati, bahagian kolbu. Cuma nak khabar bahawa badan manusia ni, apa-apa yang berlaku atas diri manusia ni, dia akan berakhir dengan kematian. Habis setakat tu saja. Sakit ke tak sakit ke, dia akan mati situ. Mati dengan mati, hilang. Mana-mana penyakit sebelum ni habis. Kanser ke tak kanser ke, mau jatuh ke, dengan mati habis nyakit-nyakit tu, hilang. Masalah badan. Tapi masalah kalbu manusia ni, dia gitu juga. Dia ada sakit, dia ada mati, dia ada hidup, dia ada hidup, dia ada mati. Dan kalau dia mati, mati dia tu dia tidak setakat mati badan saja. Badan mati, mati kalbu tu terbawa-bawa kesang dia sampai ke alam akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah, bila dia mati, badan mati, tapi risiko dia, implikasi kekufuran dia tu akan ditanggung sampai ke alam akhirat. Jadi mati kalbu ni, masalah dia tu akan ditanggung lagi
sekalipun badannya sudah mati. Itu kita kena, semua orang sudah sedia maklum lah tu, cuma sekadar untuk kita sama mengingatkan. Bila mati manusia ni, kalau kalbu dia mati, dia tak mati habis gitu je. Tanggungan dia tu, beban dia tu tetap akan ditanggung dalam kehidupan selepas mati dia tu. Baik, jadi tentang hidup dan matinya hati manusia ni payah nak cam, payah nak kenal. Jadi maka sebab itulah Syekh Ibn Atta nak beritahu tentang alamat dia tu, tanda-tanda dia. Apa tanda-tanda hati yang mati? Apa tanda-tanda dia? Jadi kata Syekh Ibn Atta, antara tanda hati yang mati ni, bila kebaikan-kebaikan yang dia berpeluang, yang dia terlepas dah nak buat, perintah-perintah, kebaikan-kebaikan terluput, tak dapat dilaksanakan, dia dah rasa sedih. Tak rasa sedih. Contohnya dia meninggalkan kewajipan, tidak sembahyang, dia buat dosa lah. Itu yang kedua. Hak pertama ni kebaikan-kebaikan dia tu, dia terluput, terlepas dia terluput daripada melakukan kebaikan. Dia tak rasa sedih, tak rasa apa-apa. Tu kata Syekh Ibn Atta, tanda hati kita tu sama ada mati ataupun sakit. Sakit yang boleh bawa, kalau lagi bawa mati hati manusia ni. Tandanya tak rasa sedih bila dia terluput daripada melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang sepatutnya dia buat, yang boleh dia buat, tiba-tiba terlepas tak dan buat, dia tak rasa sedih. Itu satu. Yang kedua, bila dia buat salah, dia buat kesalahan, kemaksiatan, dan dia tak rasa menyesal. Dia buat jahat, dia buat salah, dia tak menyesal. Bahkan mungkin dia akan berbangga dengan kesalahan dia buat tu. Dia akan orang kata gawa pula. Dia cerita ke orang, dia buat menuduh ni, dia cerita. Tu lebih-lebih lagi lah. Jadi sekarang bila dia buat salah, dia buat kejahatan, dia tak rasa sedih, dia tak rasa menyesal atas perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Itu kata Syekh Ibn Atta, salah satu tanda hati seseorang tu mati. Kalau tak mati pun sakit, tak ada perasaan. Sedih bila tak boleh nak buat kebajikan pun tak ada. Menyesal atas perbuatan jahat yang dia buat pun tak ada. Dua-dua tu tanda. Tanda hati tu hati yang tidak sihat, sama ada mati ataupun sakit. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia kata, ketika kami duduk dalam majlis Nabi, tiba-tiba kata beliau datang seseorang turun dari kenderaannya. Maksudnya mari dengan kenderaan lah. Dalam keadaan Nabi bersama dengan sahabat-sahabat, termasuk di situ Abdullah bin Mas'ud tadi tu ada. Maka mari seorang ni turun dari kenderaan dia. Baik, apa yang dia buat? Dan mendekat kepada Nabi SAW. Jadi dia turun, mari duduk dekat dengan Nabi. Duduk dekat dengan Nabi. Dan berkata, bila dia duduk dekat, dia turun tu mari dekat dengan Nabi, dia pun berkata, yang ni bertanyalah, ya Rasulullah, dia beritahu, ya Rasulullah, saya telah melelahkan kenderaanku selama 9 hari. Aku ni telah menyebabkan kenderaan aku ni lelah. Maksud aku guna sungguh-sungguh 9 hari. Aku guna kenderaan aku ni sungguh-sungguh. Maka saya jalankan terus menerus selama 6 hari. 6 hari itu kenderaan dia tu berjalan terus berjalan 6 hari. Bawa kenderaan ni 6 hari terus menerus berjalan.
tidak tidur di waktu malam dan puasa pada siang hari. Maksudnya malam tidak tidur, siang dia puasa. Ni keadaan dia pula. Tapi kenderaan itu jalan, terus menerus berjalan. Hingga lelah benar kenderaanku ini. Sehingga dia kata kenderaan aku naik ni lelah lah. Dah main berjalan-jalan main tak berhenti ni, lelah kenderaan tu. Baik. Keperluannya hanya untuk menunjukkan kepadamu dua masalah yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur. Dia kata aku mari dalam keadaan gini ni 9 hari, kemudian nari kenderaan aku tak berhenti ni berjalan terus. Aku pula dalam keadaan malam tak tidur, siang berpuasa lagi. Aku mari ni hanya untuk tanya dua perkara je. Nak kau dua perkara. Mari dalam keadaan seperti itu tu untuk tanya dua perkara. Ada dua masalah yang aku nak tanya. Baik. Lalu ditanya oleh Nabi SAW. Jadi Nabi dia dikhabar gitu kau, Nabi tanyalah dia, masalah apa benda? Baik, Nabi tanya lain dulu. Nabi tanya apa? Siapakah engkau? Mula-mula sekali Nabi tanya, nak kenal pasti orang ni. Ni siapa dia? Biasanya gitulah, tanya orang dulu, tak tanya lagi. Tuan tak kenal, tanya masalah benda dah. Tanya kenal tuan dulu. Jadi dari riwayat ni Nabi tanya dia, siapa engkau? Baik, jawab orang tadi tu Zaid Al-Khair. Nama dia Zaid Al-Khair. Baik, berkata Nabi, engkau Zaid Al-Khair? Yang engkau wahai Zaid Al-Khair, tanyakanlah kemungkinan sesuatu yang sukar itu aku sudah pernah ditanyainya. Nabi kata mu tanyalah masalah hak payah tadi tu. Dan aku kata Nabi sudah ditanya persoalan tu. Aku telah ditanya perkara tu. Baik. Berkata Zaid, bila Nabi suruh dia tanya tu, dia pun kata, saya akan bertanya kepadamu tandanya orang yang disukai oleh Allah. Tu je soalan. 9 hari perjalanan nak bagi tanya benda ni. Siapa orang yang Allah Ta'ala suka? Itu pertanyaan dia. Nak kabarnya, pertanyaan ini bagi orang yang bertanya tu sangat penting pada dia. Sebab tu dia sanggup mari dalam perjalanan yang jauh, maka masa yang panjang ni nak tanya benda ni. Nak kabarnya, soalan yang tanya ni pada dia tu penting. Pada kita mungkin tak gini. Kalau bos nak tanya benda ni, tak mari sampai 9 hari perjalanan nak tanya perkara ni. Tapi pada orang yang bertanya ni, pada Zaid ini persoalan yang penting pada dia. Baik. Tandanya saya akan bertanya kepadamu, yakni ya Rasulullah, tandanya orang yang disukai oleh Allah dan yang tidak disukai, yakni yang dimurkai. Jadi dia nak tahu tentang tanda orang yang Allah Ta'ala suka ni, apa tanda dia, dan orang yang Allah Ta'ala tak suka, orang yang Allah Ta'ala murka ni, apa tanda dia. Baik. Jawab Nabi SAW. Jadi bila dia tanya kau, Nabi pun jawablah. Untung kata Nabi. Nabi beri mukadimah untung. Bagaimanakah keadaanmu kini hai Zaid? Nabi tanya gitu. Keadaanmu sekarang ni macam mana Zaid? Jadi cara Nabi jawab ni belekok sikit lah. Tidak ada. Sebab dia tanya nak tahu tanda, apa benda alamat tanda orang yang Allah Ta'ala suka, dan apa benda tanda alamat yang Allah Ta'ala murka. Tapi Nabi rekod jauh sikit. Macam mana keadaanmu? Nabi rekod, tengok Nabi ni cara dia buat macam-macam. Macam-macam betul pertanyaan Nabi. Cara jawapan Nabi ni bermacam-macam, bergantung keadaan, bergantung orang dan sebagainya. Jadi Nabi tanya, bagaimanakah keadaanmu kini hai Zaid?
Sekarang ni keadaanmu macam mana? Baik, jawab Zaid, saya kini suka kepada amal kebaikan dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Dia kata aku learning, Allah Ta'ala jadikan dalam hatiku ni suka nak buat baik. Bukan sekadar suka nak buat baik je, aku pula suka kepada orang-orang lain yang buat baik ni. Bukan dia saja suka buat baik, tapi dia juga suka kepada orang-orang yang buat baik. Tapi kita kadang-kadang ada perangai terbalik. Kita suka buat baik, tapi tak suka orang lain buat baik. Nyakit kita gini. Nyakit kita. Kita buat baik lah, tapi orang lain kita tak beri. Biar kita buat, jangan orang lain buat. Ni nyakit kita gini. Tapi Zaid ni dah, dia kata aku suka buat baik, dan aku juga suka kepada orang-orang yang buat baik. Dia suka mana-mana orang nak buat baik, dia suka. Baik. Bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan itu. Bahkan bukan setakat itu saja, kata Zaid ini, aku suka supaya kebaikan ini tersebar. Kalau ilmu kau tersebar, kalau pemberian kau sampai ke mana-mana. Aku suka buat baik ni, aku suka pada orang yang buat baik, dan aku suka kebaikan ini berkembang, dimanfaatkan sampai kepada lebih orang lebih ramai lagi. Itu sikap dia. Baik, dan bila aku ketinggalan, yakni aku tak dapat buat, merasa menyesal dan rindu kepada kebaikan tu. Dia kata lagi, kata Zaid, tapi bila aku tak dapat buat kebaikan tu terlepas, tak dapat nak buat kebaikan-kebaikan tadi tu, terhalang ke, terlepas ke, dia kata aku akan sesal, menyesal, timbul perasaan tu, tak dah nak buat, tak boleh nak buat, terhalang, tak dah nak buat, tak ada kesempatan dan sebagainya. Maksudnya tak terbuat benda tu. Bila tak buat kebaikan-kebaikan tu, tak dapat buat, sama ada terhalang ke, terlepas ke, tak ada peluang ke nak buat kebaikan, dia akan rasa menyesal. Itu sifatnya. Dan rindu kepada kebaikan itu, timbul keinginan hak terlepas dah nak buat tadi tu, bila tak dapat buat dah rasa menyesal, ada keinginan kuat pula nak cari jalan lagi, nak suruh biar boleh buat kebaikan tadi tu. Hak terlepas tu sedihlah, tak terlepas nak buat tu. Hak ada lagi ni, ada keinginan lagi, kemahuan lagi untuk buat lagi. Baik, dan bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, tetap saya yakin akan pahalanya. Seterusnya kata Zaid, keadaan yang Nabi tanya, keadaanmu ni macam mana? Ni dah keadaan dia. Bila dia buat perkara-perkara yang baik ni sedikit ke, bila dia buat benda baik ni sikit ke, banyak ke, dia yakin Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran dia. Keyakinan dia terhadap Allah tu tinggi, bahawa amalan baik yang dia buat ni akan dinilai, akan diberikan ganjaran oleh Allah. Dia ada keyakinan tu. Maksudnya saya yakin akan pahalanya. Yang ni dia yakin Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya, iaitu akan memberikan ganjaran pahala kepada kebaikan-kebaikan yang dibuat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah keadaan-keadaan yang berlaku kepada Zaid. Kesimpulannya apa benda? Hati dia tu suka nak buat baik. Bukan saja dia suka orang lain pun buat sekali kebaikan ni. Orang yang buat baik dia pun suka kepada mereka. Dan disuka kebaikan ni supaya dapat dikecapi oleh orang lain lagi, tersebar, dapat dimanfaatkan oleh ramai orang lagi. Disuka benda tu. Kita kadang-kadang terbalik sikit. Bila dapat kebaikan, kita seorang doa kebaikan-kebaikan ni biar dalam lingkungan kita je, tidak supaya tersebar ke orang lain. Ni sakit penyakit kita gini. Zaid ni dah disuka supaya kebaikan tu tersebar. Kalau ilmu ni biar siapa, orang ni tahu, orang ni siapa. Kalau pemberian apa saja ke, biar orang ni boleh. Dia nak kebaikan tu tersebar. Ini sikap dia. Baik, tengok apa komentar Nabi. Apa jawapan Nabi terhadap keadaan Zaid ni yang diberitahu bila ditanya oleh Nabi ni. Baik, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, itu kata Nabi. Itulah dia. Itulah kata Nabi. Tu om khabar tadi. Itulah. Nabi khabar itu bahasa kita kau. Tu om kata dia itulah. Itu maksudnya. Itulah dia kata Nabi. Baik, maksudnya om khabar tadi itulah tanda om tanya tadi itu. Sebab apa? Zaid ni dia tanya tentang alamat orang yang Allah Ta'ala suka. Apa benda alamat dia? Jadi bila Nabi tanya dia, keadaanmu macam mana? Dia pun cerita-cerita. Akhir kali Nabi kata, tu lah. Hak mukabah tadi itulah alamat kepada Allah Ta'ala suka kepada seseorang. Tengoklah senarai tadi itu. Itulah tanda dia. Tanda orang yang Allah Ta'ala suka. Baik. Andaikan Allah tidak suka kepadamu, kata Nabi, sekiranya Allah Ta'ala ni tak suka kamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain dari itu. Kalaulah Allah Ta'ala ni tak suka kamu, maka mudah akan jadi gini. Laluanmu kok lain. Sebab tu lorong hidup kita ni biar kita faham. Lorong hidup. Dalam Al-Quran disebut kullun ya'malu ala syakilatih. Setiap orang ni dia buat sesuatu menurut lorong yang sudah ditetapkan untuk dia. Maksudnya kalau orang yang dalam ketentuannya menjadi ahli neraka, lorong yang lalu tu memang lorong tu dah. Lorong hidup dia tu. Kalau seseorang tu dalam ketetapannya merupakan ahli syurga, lorong atas dunia yang lalu tu memang lorong tu dah. Itu maksud kullun ya'malu ala syakidati. Setiap orang ni dia berbuat, dia beramal menurut corok dia dah, lorong dia dah, laluan dia dah. Allah Ta'ala beri pengetahuan kita gini, lorong lalu ni. Dan perkara yang sama juga disebut dalam riwayat hadis adalah Nabi. Kalau hadis Nabi sebut kullun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang tu akan dimudahkan, diberi kemudahan kepadanya untuk melakukan apa yang dia ditetapkan Allah, diciptakan Allah untuk itu. Contohnya kalau dia ni ditetapkan ahli neraka lah, maka pada dia mudah buat benda-benda bodoh-bodoh ni. Kerja-kerja jahat ni mudah pada dia. Alamat dia. Seseorang tu andai kata ditetapkan ahli syurga, maka kerja-kerja baik ni jadi mudah pada dia, dipermudahkan. Tapi siapa dia tahu ketetapan? Tak ada orang tahu. Cuma Nabi beritahu alamat. Tanda hak baik ujung, jalan dia tu jalan baik-baik dah, mudah jalan-jalan baik ke dia. Tu alamat. Tanda hujung dia tak apa comel, laluan depan ni uduh-uduh saja dah, mudah. Pada dia kerja-kerja uduh ni mudah je buat pada. Alamat hujung dah molek. Tapi jangan faham hadis ni saja je, ada hadis lain lagi. Maksudnya kalau faham sekerat ni boleh jadi benda lain juga. Mungkin kita tengok kita ni rasa mudah nak buat baik, mudah semayang, mudah puasa, nampak hujung ni bagus ni, jangan lagi. Jangan lagi. Kita tengok hadis lain pula. Hadis lain pula. Bila kita tengok ni syuting, kita bangga, nampak aku ni alamat bagus dah ni. Alamat bagus, mudah je nak buat baik. Nak semayang pun mudah, nak puasa pun mudah, nak berzakat pun mudah, je ringan mudah. Tengok pada hadis ni, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dalam hadis, setiap orang tu dipermudahkan, muyassar lima khuliqa lahu, untuk apa yang diciptakan untuk itu. Kita baca sekeraan ni je. Bila seseorang tu nak diciptakan untuk ahli kebaikan, jadi mudah nak buat baik-baik ni. Bila seseorang tu diciptakan untuk ahli keburukan, mudah untuk buat kerja-kerja uduh, kerja-kerja buruk ni. Dia baca sekerat tu jadi sombong. Aku nampak tadi aku ni alamat mudah buat baik ni. Jangan baca sekerat, baca hadis lain lagi. Apa hadis lain lagi? Nabi kata ada sesetengah orang tu di peringkat permulaan tu penuh kebaikan, tapi penghujungnya dengan takdir Allah dalam kejahatan berlaku. Ada sesetengah orang tu di permulaannya penuh dengan kesolehan, kebaikan, ujungnya kejahatan. Ada.
Setengah orang tu pula ada yang diciptakan di permulaan itu bergelumang dalam kejahatan, tapi hujung-hujung penuh kebaikan. Ada gitu, berakhir dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya imbang. Bila kita andai kata dipermudahkan untuk buat baik, untuk semayang, untuk berpuasa, berzakat, berhaji, namanya mudah jadi ringan, ada alamat. Tapi jangan rasa amal dia. Tak tentu lagi ujung. Itu sikap mukmin. Sebab apa? Orang mukmin ni dia jalan dengan dua sayap. Takut pun kena ada, harap pun kena ada. Jadi kalau dia tengok alamat tu ada pada dia, mungkin harapan tinggi lah. Aku ni jadi mudah nak buat baik. Harapan tinggi. Tapi kena ada buah takut juga. Nabi beritahu, tak tentu lagi. Banyak orang kadang-kadang penuh awal tu dengan kesolehan kebaikan, berakhir dengan kejahatan. Ada. Dan ada yang terbalik, bermula dengan kejahatan, bergelumang dalam kejahatan, tapi berakhir dengan kebaikan. Ada. Mari takut pula. Tu dia. Jadi harap pun ada, takut pun ada. Tapi kalau kita ambil separuh saja ni, tengok bila Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqa lahu ni, setiap orang dipermudahkan untuk apa yang dia diciptakan. Maksud kalau diciptakan untuk kebaikan, maka dimudah buat baik ni, nampak alamat ni, nampak banyak alamat buat baik ni, rasa senang hati. Senang hati tu orang panggil sampai ke tahap dia jadi berani. Berani ke mana? Bila dia dapat alamat baik banyak dia ni, lalu dia baca, bila alamat ni banyak, sudah baiklah. Akhir kali dia dah indah dah. Akhir kali jadi berani nak buat salah. Jadi lebih berani untuk buat benda-benda buruk. Akan jadi gitu. Demikian juga terbalik sebaliknya. Jadi kena ada dua-dua. Itu saya khabar tadi tu. Cuma nak beritahunya, bila Nabi sebut di penghujung ni, saya nak kait dengan tadi tu. Setiap orang ni dia ada lorong dia lah ke dah. Al-Quran menyebut kullun ya'malu ala syakilati. Dia menyebut kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Lorong dia. Maksudnya kalau dia sebagai ahli kebaikan, maka lorong awal ni mudah buat baik. Kalau dia merupakan ahli keburukan, mudah buat uduh-uduh, buat buruk-buruk. Baik. Dah kalau begitu, sekiranya kita ni nampak alamat-alamat tak sihat ni, payah nak buat baik, bagaimana? Maka bahagian usaha kita, ingat, bahagian usaha kita. Di mana bahagian usaha kita? Apa yang patut kita lakukan untuk merubah keadaan ini atas kadar usahanya. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala ni tidak akan merubah keadaan seseorang sehingga dia berusaha merubah keadaan dirinya. Keadaan dirinya tu, maksud dirinya anfusihim tu, menurut faham ulama-ulama tasawuf, merubah corak jiwanya tu. Kena baiki corak jiwa dia tu. Kalau dia buat berat, payah nak buat kebaikan, berat, mudah nak buat jahat dan sebagainya, yang sedia maklum tadilah, tu alamat-alamat awal, ujung tak ubah comel tu alamat-alamat awal. Tapi kalau dia ada kesedaran nak ubah, dia kena ubah kalbu dia tu, bersihkan kalbunya. Ma bi anfusihim tu, menurut faham li tasawuf, corak kalbu dia, corak jiwanya dia ubah. Kalau hatinya penuh dengan sifat-sifat buruk, cuba baiki dia, cuba buang sifat-sifat buruk tu dan isi dengan sifat-sifat yang baik. Kalau dia ada sifat-sifat yang cela, yang mazmumah, ubah, cari jalan nak tukar sifat-sifat mazmumah tu biar bertukar menjadi sifat mahmudah. Itu menjadi sebab untuk lorong dia tu bertukar. Sebab kita tak tahu rahsia ni. Macam saya kata, macam hadis sebut tadilah. Ada setengah orang tu di permulaannya buruk, tapi lepas tu jadi baik, bertukar. Dan berlaku terbalik juga. Ada orang yang permulaannya itu baik, tapi dia hujungnya jadi buruk. Sebab itu jangan pelik. Jangan pelik kita baca dalam sejarah awliya bahawa ada di antara mereka ni orang yang di zaman mudanya tu bukan orang molek, bukan orang comel. Comel ni bukan comel lawa dah. Comel maksudnya bukan orang yang bagus dari segi akhlak, perangai dan kelakuan. Banyak ada dia sekelompok di antara awliya yang diperakukan oleh ulama-ulama ahli tasawuf sebagai orang soleh, orang bertakwa, wali Allah. Tapi secara hidup dia itu secara hidup yang berat. Ada yang kaki mabuk, ada yang kaki litah darat, ada yang kaki betina,
Tapi dengan sebab-sebab tertentu dia berubah menjadi orang soleh, menjadi awliya Allah. Boleh berlaku. Tu dia. Cuma nak kait dengan apa yang Nabi sebut ni, Nabi kata, andaikan Allah tidak suka kepadamu, sekiranya Allah Ta'ala tak suka kamu, kata Nabi, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain dari itu. Yani sekiranya Allah Ta'ala tak suka kepada engkau, maka engkau akan dipermudahkan untuk buat benda-benda hak tak molek lah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala murka kepadamu, maka engkau akan jadi mudah nak buat benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak akan jadi benda hak mukabah tadi itu, kata Nabi. Iaitu suka nak buat baik, suka kepada orang-orang yang buat baik, suka supaya kebaikan ni berkembang, tersebar. Dan kalau tak dapat buat baik, rasa sedih, sesal, dan ada keinginan untuk ada kerinduan untuk buat lagi kalau ada kesempatan. Ia tak ada tu. Kalau Allah Ta'ala murka, ia tak ada lorong tu. Itu maksudnya. Dan tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa. Maksud apa tidak peduli? Yakni tidak mendapat rahmat yang khusus. Tak peduli ni bukan berarti Tuhan tu lock gitu, tak cari langsung. Jangan faham macam itu. Kerana kita kena faham dalam bab ketauhidan bahawa semua makhluk ini tidak pernah terpisah daripada Allah. Dengan arti tertakluk dengan kudratnya, dengan iradatnya, tak pernah terpisah. Sama ada orang tu mukmin ke, kafir ke, sama dia seorang yang soleh ke, ataupun seorang yang toleh ke, buruk jahat, tak kisah. Tapi semua orang tidak pernah terpisah daripada Allah. Tapi apa maksud di sini? Dia tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa. Kalau kita faham cara zuhir, kau tak peduli itu macam lok, kamu cara, tak tahu benda. Tak mau mikir pun. Itu kita. Aku tak mau peduli, tak mau cara dia. Wah tak tahu je. Itu kita. Tapi dalam hubungan dengan Allah, kalam-kalam seperti ini hendaklah kita faham bahawa dengan makna Allah Ta'ala tidak memberi rahmat khususiahnya. Rahmat sebagai manusia dapat makan, dapat minum, itu mungkin dapat. Rahmat yang ammah, yang umum. Boleh hidup lagi, boleh makan lagi, boleh minum lagi. Sebagai makhluk Allah, mukmin ke tak mukmin ke, dia akan dapat rahmat daripada Ar-Rahman ini. Tapi rahmat yang khusus daripada Ar-Rahim, rahmat hidayat, rahmat iman, rahmat taufik, rahmat makrifat dan sebagainya, ni tak dapat. Tak ada bahagian dia. Itu maksud dia tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memberi rahmat khusus kepada orang seperti itu. Baik, berkata Zaid, bila Nabi khabar macam tu, apa reaksi Zaid pula? Maka berkatalah Zaid, cukup kata Zaid. Maksudnya Nabi khabar tu, padang dah. Kalau kita kau, aku mari sampai 9 hari berjalan, tiba-tiba keterangan ni aku dapat, padang dah. Padang. Maksud kita kau himbuh dengar. Cukup kata Zaid. Lalu ia berangkat kembali di atas keenderaannya itu. Jadi dia mari 9 hari tu, nari tak berhenti-berhenti berjalan tu, datang menghadap Nabi, tanya masalah ni, 2 masalah. Masalah pun dia, apa tanda orang yang Allah suka, apa tanda yang Allah murka. Dua masalahnya tu. Nabi pun khabar gini, dengar molek sampai tahap tu, cukup dah. Selesai dah. Lepas selesai tu, naik ke derang balik. Maksudnya, nak balik lalu dah. Bayangkan, berapa hari dia mari, boleh dengar ni padang. Nak khabarnya apa? Apa yang Nabi beritahu ni sangat bererti. Sangat bererti sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin.